Jadi yang tu satu, sikap kita terhadap terhadap para sahabat, iaitulah kita mendoakan mereka. Keduanya, sikap kita terhadap para sahabat, hendaklah kita menyebarkan keutamaan para sahabat. Sebar keutamaan. Cerita Abu Bakar ni macam mana hidup dia. Apa kelebihan-kelebihan dia. Tunjuk berapa banyak ayat Quran yang Allah puji Abu Bakar. Berapa banyak ayat Quran yang kita kata Allah puji Umar Al-Khattab. Berapa banyak ayat Quran puji sahabat Bai'atul Ridwan, ahli Badar dan sebagainya. Kita sepak keutamaan para sahabat dan kita didik anak-anak kita untuk mengenal para sahabat. Sebabnya tuan-tuan puan-puan, di sinilah yang sebenar idola yang sepatut kita tanam dekat anak-anak. Bukan kita kata idola depa nak jadi macam apa? Kita penyanyi-penyanyi, artis-artis dan sebagainya. Nak jadi idola kecil lah dan sebagainya. Tak. Idola kita sepatut depa jadi macam Abu Bakar, berani macam Umar, berani macam Abu Bakar, berani macam Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang lain. Kita kata Abu Bakar, kehebatan Abu Bakar apa dia? Dia adalah seorang sahabat yang paling bersegera untuk nak buat amal-amal kebajikan. Tahu hak ni, mengaji hak ni, buat terus. Nabi satu hari Nabi biasa tanya, siapa yang ziarah jenazah hari ni? Abu Bakar angkat tangan. Siapa pergi tengok orang sakit? Dia angkat tangan. Siapa sedekah? Dia angkat tangan. Siapa hak buat hak ni? Siapa hak buat hak ni? Semua Abu Bakar hak angkat tangan belakang. Makna dia mengaji, dia tahu dia yang bersegera untuk buat kebajikan. Sama tak dengan diri kita? Kita mengaji, kita tahu sedekah bagus, tapi kita taklah nak sedekah sangat pun. Kita tahu solat sunat, solat witir tu bagus, tapi kita sendiri pun tunggang terbalik juga. Sat buat, lepas tu lama tak buat, lagi teringat buat pula dah lagi. Sedangkan tuan-tuan perempuan, kalau kita perhati tengok di sini, untuk kita nak letak kayu pengukur diri kita berada di takat mana. Berapa jauh lagi untuk kita nak sampai ke taraf kita kata semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat dengan golongan para sahabat, dengan golongan yang soleh dan sebagainya. Sebab kalau kita tak usaha, dia tak duduk tang mana, dia duduk lagu tu jugalah cerita dia tu. Kita kena usaha, bila kita belajar, kita kena cuba ubah diri. Bila kita belajar, kita kena mengamalkan ilmu yang kita belajar, barulah insya-Allah dia nak jadi guna. Jadi yang ni bukan sekadar nak cerita tentang keutamaan para sahabat, kelebihan para sahabat, tapi untuk kita jadikan sebagai amalan, untuk kita berubah menjadi lebih baik. Sahabat itulah kita kata motivasi untuk diri kita. Orang Islam sekarang ni, kalau kita perhati tengok, orang beriman, orang Islam sekarang ni sembang kemah, tapi buat doa pun kita cakap berdegang-berdegang, tapi bila mai tangan kita serot. Kalau kita tengok di kalangan para sahabat, kalau kita perhati tengok, sahabat ni kita kata sembang kemah, bukan nak sembang kemah, tapi tang buat, dia buat sungguh. Kalau kita perhati dalam perang Badar, asalnya, kita kata contoh yang selalu saya bagi pada tuan-tuan perempuan, dan contoh yang saya kira dia tak akan lapuk kalau kita sebut berulang-ulang pun, untuk nak menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Kalau kita perhati sejarah perang Badar, dia sebenarnya bukan Rasulullah pi nak perang pun. Rasulullah dan para sahabat pi nak rampas barang dagangan kafilah Quraisy. Jadi kelengkap-kelengkap perang bukan ada. Pedang biasalah, pedang tu bukan kelengkap perang pun, sekadar nak mempertahankan diri. Tapi bila Rasulullah dapat tahu angkatan kafir Quraisy 1000 tentera mai nak serang kita, mai nak menuju ke arah kita, Rasulullah tanya para sahabat, kita nak buat macam mana? Kita nak rampas barang dagangan, depa mai nak lawan, nak perang dengan kita. Rasulullah tanya para sahabat, apa cadangan? Ada tak apa-apa pandangan? Nak balik, nak patah balik ke? Nak berlawan ke? Macam mana cerita dia? Bila Nabi tanya orang muhajirin,
orang Mekah. Orang Mekah, Nabi orang Mekah, Nabi tanya orang Muhajirin, orang Mekah yang turut berhijrah bersama Rasulullah. Golongan Muhajirin, Abu Bakar, Umar kata, apa yang kamu putuskan wahai Rasulullah, kami ikut. Nabi kata apa? Katalah, kita akan duduk menyokong belakang Nabi. Kalau kata perang, kita perang. Membujur lalu melintang patah. Kalau planning nak buat hak ni, katalah, kami ikut serta. Lapang dada Nabi bila dengar kata-kata daripada golongan Muhajirin. Golongan yang bukan adik-beradik pun, tak ada pertalian darah. Satu kelompok manusia yang bukan dapat untung apa pun bila membela Rasulullah. Bukan dapat duit pun, bukan jadi kaya. Kena hina, kena caci lagi ada. Tapi setianya mereka pada Rasulullah, berimannya mereka pada Rasulullah, Nabi buatlah apa pun, katalah apa pun, kami duduk di belakang, kami ikut sama. Rasulullah lapang dah. Pasal sebahagian pengikut beliau, okey, akan ikut Nabi. Nabi tanya pula orang Ansar. Orang Ansar ni lagilah orang Madinah, yang kita kata bukan nak kenal lama sangat, bukan daripada tanah air kita, orang yang negara lain. Kita yang pergi menumpang tempat mereka. Rasulullah dan para sahabat yang pada Mekah tu pergi duduk di Madinah. Mereka ni yang tak ada apa-apa, tak tahu. Macam mana pendapat? Boleh ke korban nyawa? Boleh ke korban segala? Ni kalau kata nak perang, tak tentu nak balik. Orang Ansar pun jawab, apa yang Rasulullah putuskan, buatlah, kami akan ikut. Kami akan ikut serta di belakang. Yang saya nak cerita pada tuan-tuan perempuan, kalau kita duduk dalam keadaan lagu tu, kita nak kata apa? Kalau tuan-tuan perempuan duduk dalam keadaan lagu tu, jom kita baliklah Rasulullah, kita bukan ada kelengkap perang apa pun. Mereka tu dengan panah lembing, dengan drum nak perang tu semua ada. Kita apa ada? Pedang lah. Jom kita balik dulu lah, persiap-persiap dulu, panggil geng-geng hak lain. Hak tu ke jawapan kita? Ataupun, saya ni bukan tak boleh nak pergi perang, saya boleh, tapi anak-anak tak ada nak bagi wasiat lagi. Menega-menega lembu khabar tak ada nak tengok lagi. Tak apalah, pergilah perang, siapa hak boleh ni, kami nak kena balik. Hak tu ke jawapan kita? Ataupun apa yang Rasulullah kata, apa yang ketua putuskan, nampak hak tu sebagai kita kata jalan yang kita kena ambil, kami akan sokong belakang. Tak ada nak pesan dekat anak bini tu, satgi ikut tak ada nak balik ke lagu mana, tak ada nak pesan apa pun, tak apa, buatlah apa yang Rasulullah nampak kata bagus. Keimanan, taat setia, pengorbanan yang para sahabat bagi, yang tu yang kata tak ada nilai tu. Yang tu yang mana kalau kita kata nak tengok taraf para sahabat yang Allah puji dalam Al-Quran, cerita dia cerita hak yang lagu tu. Tu ditanya tentang soal ni, gadai nyawa. Pasal tentera kafir nak lawan kita. Tu soalan tentang berani ke tak berani nak gadai nyawa macam mana. Kita hari ni bukan soalan nak gadai nyawa pun. Kita hari ni soalan mau tak sama-sama bantu berdakwah, mau tak sama-sama penat lelah, mau tak sama-sama kita bersedekah, mau tak sama-sama kita tolong menolong, mau tak sama-sama. Bukan bab nyawa pun, bab duit, bab masa, bab tenaga, bab hak yang biasa-biasa lagu tu je. Di situ yang mana kita kata selingan untuk saya nak kongsi bersama tuan-tuan perempuan, supaya kita tahu di mana yang perlu kita tambah baik lagi, di mana yang kita perlu bagi perelok lagi diri kita. Jadi yang mana kita kata golongan para sahabat, kelebihan mereka, keutamaan mereka. Dan yang itulah juga kita kata bila kita cerita keutamaan para sahabat, bukan sekadar cerita, tapi reflect balik pada diri kita, banding tengok dengan diri kita. Kalau tak sampai lagi, mana kita kena usaha bagi sampai, kena usaha bagi jadi bertambah elok. Dan